Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi la yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam Besar Ustaz Ihsan dan semua imam-imam, pegawai-pegawai Masjid Negara Malaysia, para pelajar muslimin dan muslimat di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini Sabtu 1 hari bulan Rajab 1442 bersamaan dengan 13 hari bulan Februari 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Nama kitab kita ni Anak Kunci Syurga, ataupun dalam bahasa Arab Miftahul Jannah. Miftahul Jannah, yang menjadi suatu pelajaran fardu ain secara ringkasnya bagi orang yang ingin menuju ke syurga, insya-Allah. Jadi insya-Allah kitab yang saya guna ni tuan-tuan boleh ambil sama ada kitab Jawi yang asal dia, yang lama tu, ataupun kita gunakan versi yang saya tahqiq ataupun syarah ringkas ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada perbincangan kita, sambungan kita di muka surat 84. Muka surat 84, iaitu perkara yang diharamkan semasa hadas besar. Perkara yang diharamkan semasa hadas besar. Jadi kita ni ada dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas, untuk peringatan kita semua, kita telah bincang tentang perkara-perkara yang diharamkan semasa hadas kecil. Tengok balik di muka surat 78. Perkara yang diharamkan semasa hadas kecil, ada beberapa perkara. Tuan-tuan boleh tengok di muka surat 78. Yang pertama, haram mengerjakan solat fardu dan solat sunat. Kita ingat balik. Di antara perkara yang haram waktu hadas kecil, iaitulah as-salah. Sebarang jenis solat. Solat fardu, solat sunat, dan solat jenazah, semuanya tidak dibenarkan. Yang kedua, haram mengerjakan tawaf. Sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Di tawaf di Mekah, insya-Allah kita doakan semoga COVID-19 ini hilang. Kita akan sampai ke Makkah Al-Mukarramah dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, doakan, sama-sama kita doakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kuasa-Mu ke atas segala makhluk, hilangkanlah penyakit ini dan rahmatilah kami semua untuk dapat sampai mengerjakan tawaf ke Baitullahil Haram. Baik, itu perkara yang kedua, haram mengerjakan tawaf fardu dan tawaf sunat. Mana tawaf fardu ni, kalau kita pergi haji itu haji fardu, maka dia jadi tawaf tu fardu. Ataupun umrah, tawaf sunat ni kita boleh buat bila-bila masa yang kita nak. Pagi, petang, siang, malam, tidak ada waktu larangan. Alhamdulillah, orang di Mekah tidak ada waktu larangan, boleh kita tawaf bila-bila masa. Kemudian selepas tawaf kita juga diminta
disunatkan supaya melakukan solat sunat tawaf. Alhamdulillah. Kemudian kita pergi kepada perkara yang ketiga yang dilarang semasa kita berhadas, dilarang menyentuh Al-Quran. Sentuh Al-Quran. Dia panggil mushaf. Kan Al-Quran yang kita pegang ni nama dia mushaf. Bahasa kitanya mushaf. Baik, para jemaah sekalian, itu dia panggil mushaf. Kalau kita baca Quran tak syarat. Tak syarat adanya wudu. Yang pentingnya hadas kecil, boleh kita baca Quran, kita kata Alhamdulillah, tidak menjadi halangan untuk kita baca Quran sewaktu kita berhadas kecil. Tapi sentuh lain. Timbul soalan, anda dah sebut dah dalam siri yang lepas, sekali lagi kita ulang. Contohnya hari ni kita kata Alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adanya alat-alat ini. Alat kita ni ada Quran kat dalam. Jadi bagaimana kita nak sentuh? Adakah perlu kita berwuduk seperti dalam syarat kita ini? Kata di sini para ulama mengatakan oleh kerana dia ni bukannya apa ni, orang tak panggil ni Quran, orang panggil ni handphone. Cuma dalam handphone tu ada Quran. Kita kata dia menumpang. Maka Quran itu tidak jadi masalah untuk kita pegang dia, tidak jadi masalah. Kita kata Alhamdulillah. Baik, sekiranya kita ada Quran tapi terjemahan. Macam saya ni, Quran ni ada terjemahan, ada tafsir. Ini juga boleh kita pegang, tapi jangan dipegang mushaf ni. Kita pegang kitab ni di atas dasar kita nak pegang keseluruhannya, tafsirnya, huraiannya, ada macam-macam. Maka ini juga dibenarkan, kita kata Alhamdulillah, ini tidak menjadi masalah. Apalagi kitab-kitab tafsir semuanya boleh. Yang tak bolehnya Quran mushaf mujarrad, maknanya tak ada apa-apa yang kecuali mushaf, maka itu tidak dibenarkan mengikut pandangan majoriti ulama. Walaupun ada sebahagian yang mengatakan boleh, tapi kita kata, kita dah bincang, kita peganglah dengan yang asal dia tu, kita kata Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, yang berapa dah kita ni? Yang kedua, kita pergi kepada yang ketiga sekarang. Ada berapa lagi? Baik, sudah selesai 3 perkara yang disebut di dalam kitab kita ni. 3 perkara. Dalam kitab kita ada berapa perkara? 3 perkara yang disebut tentang Quran. Samalah, Alhamdulillah, dalam kitab Al-Mu'tamad yang saya baca ni sebagai syarah kepada kitab kita ni pun sebut 3 perkara. Kita kata Alhamdulillah. Sekarang ni kita berpindah kepada sebab-sebab wajib mandi. Ini semua ulang kaji, yang sebab lama sangat kita cuti PKP ni, kita ulang balik. Terdapat 5 perkara yang menyebabkan wajib mandi. Yang pertama, mati. Bila orang tu mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita kena mandikan dia. Dia tak mandi dah, kita lah kena mandi. Sebab yang kedua, keluarnya darah haid. Sebab yang ketiga, keluarnya darah nifas. Darah nifas ni darah yang keluar setelah melahirkan anak. Setelah melahirkan anak. Baik, sebab yang keempat, bersalin. Lahir anak tu sendiri, umpamanya kita kata orang ni dapat anak tanpa ada darah, keluar je, keluar. Maka orang ni pun sama juga. Yang kelima, keluar mani. Keluar mani dengan cara apa saja sekalipun, sama ada cara bermimpi, cara fizikal, cara biasa ni, maka semua itu dikira kena mandi, wajib mandi. Baiklah, banyak lagi itu yang wajib, yang sunat-sunat mandi panjang. Kemudian kita berpindah kepada perkara yang diharamkan semasa hadas besar. Ingat, semasa hadas kecil kita sudah ada berapa perkara tadi? Kita sudah ada 3 perkara haram. Kemudian sambung kepada kitab kita ni. Tuan-tuan sambung di sini. Perkara yang diharamkan semasa hadas besar. Tengok muka surat 84. Ini tajuk perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan bincangkan di sini.
perkara yang diharamkan semasa hadas kecil, Tuan Syekh kita rahimahullahu taala, dia tak mau banyak kali cakap. Maka dia ulang perkara yang sama. Dia kata, tengok dalam kitab ni. Yang haram disebabkan hadas besar ataupun disebut janabah, berjunub. Nah, junub tu. Perkara yang diharamkan semasa hadas kecil juga diharamkan semasa hadas besar. Hadas kecil 3 perkara selesai kita tadi. Dan diharamkan semasa hadas besar kerana ia adalah lebih kuat dari hadas kecil. Betul lah. Kita ni ada 2 kategori hadas. Kan? Hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil ni tak ada wudu, itu dipanggil hadas kecil. Simple je lah. Ambil wudu, selesai. Ataupun kalau tak ada air, kita tayamum. Satu lagi dia panggil hadas besar. Hadas besar ni dengan sebab berjunub ataupun dengan sebab tadi yang keluar haid, nifas. Maka apakah yang diharamkan kepada orang yang berhadas besar? Haram dengan sebab hadas besar itu segala yang haram dengan sebab hadas kecil, kerana ia lebih kuat daripada hadas kecil. Itu dia punya hujahnya senang. Jadi Syekh kita tak nak ulang dah. Cukuplah dengan yang sudah ada disebut. Maka di sini dia, orang panggil dalam bahasa Arab dia panggil ihalah. Ihalah tu maknanya kita transfer, ya, senang. Hadas besar ni hadas kecil. Baik. Yang pertama, letak nombor dia. Yang pertama iaitu haram berhenti dalam masjid. Samalah, bab solat tu sama. Yang solat tu sama dah, kita dah bincang tadi. Yang kedua ni, berhenti di dalam masjid. Dalam bahasa Arab kata al-muks, maknanya duduk diam. Mana dalil dia? Tengok. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalil dia kata apa? La uhillul masjida li haidin wala junubin. La uhillul masjida li haidin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi mereka yang haid dan yang berjunub. Mana hadas besar. Mana dua lah. Kita kena ingat, haid ini khas untuk wanita saja. Ada penjunub, maka wanita dan laki-laki duanya sekali. Sebab apa? Sebab dia junub tu dia dua. Adapun haid khas untuk wanita. Kalau ada orang laki-laki ada haid juga, itu dia panggil, itu di luar daripada masalah dia sendirilah, kan. Tak boleh kita masuk dalam masjid. Tengok nota 33 dalam kitab kita ni. Tengok dalam nota syarah. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wujuhu buyuti ashabihi syari'atun fil masjid. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tengok terjemahan, datang ke masjid pada waktu itu muka pintu rumah para sahabat Nabi bersambung dengan masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid dia buat, kemudian rumah sahabat-sahabat ni ada di keliling dia tu. Lantas baginda bersabda, Nabi kata apa? Wajjihu hazihil buyut anil masjid. Palingkan rumah-rumah kamu ke arah lain daripada masjid. Mana pintu ni kalau boleh minta tukar. Jangan masuk ke dalam masjid gini. Beradak orang dekat masjid pun nampak dalam rumah orang. Kemudian baginda memasuki masjid. Orang ramai belum mengambil apa-apa tindakan dan kerana mengharapkan agar turun kepada mereka kelonggaran. Jadi para sahabat ni tidak segera lakukan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan alasan, dengan harapan akan turun ayat Quran lain yang meringankan ataupun arahan baru membenarkan, sambil-sambil menunggu. Bukan kerana nak bantah sunnah Nabi sallallahu, tidak. Orang kata masih mengharapkan sesuatu. Setelah itu baginda keluar bertemu mereka. Baginda lantas bersabda, Nabi sekali lagi mengatakan, wajjihu hazihil buyut anil masjid. Nabi mengatakan, palingkan rumah-rumah kamu ke arah lain daripada masjid. Barulah sampai kepada hadis
Nabi kata, fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Kerana sungguhnya aku tidak menghalalkan masjid ini untuk perempuan haid dan orang yang berjunub masuk. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, Kitabut Tahara, babu fil junubi yadkhulul masjid. Daripada Aisyah. Cuma para ulama hadis berbincang tentang hadis ini. Macam mana kita nak, ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada yang mengatakan hadis ini tidak kuat. Tengok. Khilaf ulama. Ana cuba sebut khilaf kan. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Khulasah mengatakan hadis ini dhaif. Dan Al-Imam Ibn Hajar sama juga. Ulama semasa pun dalam silsilah dhaif dia kata dhaif. Tapi ada sebagian ulama mengatakan, dalam kitab Az-Zailai dalam Nasbur Rayah mengatakan hasan. Dalam Nailul Awtar kata boleh diterima. Ada ulama mengatakan hasan li ghairihi. Maknanya asalnya dhaif, tapi setelah dicampur dia jadi hasan li ghairihi. Sebab apa ana sebut perbincangan ulama di sini para jemaah sekalian? Sebab berdasarkan hadis inilah timbulnya pokok persoalan tentang bagaimana dengan orang yang haid, boleh masuk masjid ke tidak. Maka timbul khilaf ulama di kalangan para ulama, khilaf dalam masalah ini. Yang mengatakan, apabila mengatakan hadis ini tidak kuat, ada yang mengatakan boleh masuk tapi dengan syarat tidak mengotori masjid, dia berpakaian-pakaian yang orang panggil kemas, mantap, supaya tidak berlaku kebocoran yang boleh mengotori masjid, maka dibenarkan. Ada di kalangan kita, dalam kitab kita ni lah, dia kata tak boleh berhenti duduk, tak boleh. Tapi lalu di bahasa kita kata murur. Adapun murur lalu saja itu dibenarkan. Dalam bahasa dia panggil al-murur. Ya juzu, harus bagi orang yang berjunub itu lalu dalam masjid, mana melintasi, jangan duduk di situ. Bahasa tu tajuk dia haram berhenti. Dalam bahasa kita kata haram berhenti dalam masjid. Mana duduk dalam masjid? Tak boleh. Jadi ada khilaf di sini. Bagi ulama yang mengatakan hadis ini tidak kuat, mereka mengatakan alhamdulillah boleh orang perempuan masuk, orang perhaid masuk masjid dengan syarat yang tersebut. Cuma bila sebut tentang perkara ini, saya nak peringatkan kepada para jemaah sekalian, ini pandangan ramai di kalangan ulama Islam yang menyebut tentang sedemikian, menyebut tentang tidak boleh orang perempuan haid masuk dalam masjid. Maka nasihat saya, zaman kita hari ini zaman orang, satu fenomena masyarakat kita ni angkat nikah dalam masjid. Maka masuk semualah sebab nak selfie, nak bergambar dengan pengantin kan. Jadi kita kena ambil perhatian lah. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, jadi kita berpeganglah dengan pandangan ulama yang mengatakan tidak boleh orang haid ini masuk dalam masjid, itu lebih utama, supaya kita tidak masuk dalam khilaf para ulama. Saya nak ambil gambar kat luar, boleh. Siapa kata ambil gambar mesti dalam masjid kan? Siapa kata mesti duduk dalam waktu orang akad nikah di masjid tu? Maka kita kena perhati-hatilah para jemaah sekalian. Kalau boleh, jangan masuk. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Nak buat peraturan ke tidak? Contohnya bila orang ni, kita imam juru nikah, nak akad nikah dalam masjid, kita kena buat peraturan. Peraturan pertama, dalam bahasa kita sekarang dia panggil SOP kan? SOP kita sekarang ni, nak masuk masjid, yang pertama masuk mesti berwudu. Sebelum duduk, solatlah tahiyatul masjid. Contohnya kita nak akad nikah waktu pagi, duha, kita masuk solat duha. Kita masuk waktu malam, contohnya lepas solat isyak, kita datang solat isyak, tak apalah. Tapi kalau datang selepas isyak dah, masuk solat tahiyatul masjid. Atau kita niat solat solat malam pun boleh. Nak solat witir pun boleh. Yang pentingnya rakaat ini solat mesti ada.
Dan bagi perempuan-perempuan haid, tulis SOP yang kedua, perempuan haid tidak diminta supaya tidak masuk dalam dewan solat, duduk je kat luar dulu. Nanti waktu nak bergambar, nanti kita berkumpul lah ramai-ramai, boleh je kan. Jadi kita kena menghormatilah perkara ini. Saya kata walaupun dia khilaf, tapi keluarkan daripada khilaf ada ulama, itu adalah yang terbaik, khususnya dalam perkara ini. Cuma ulama semasa berbincang, sebab benda ni ada khilaf, kalaulah dia tu pengkuliah, macam mana? Adakah kita kena bawa meja, kursi kuliah kita ni dengan mikrofon letak di luar masjid? Murid-muridnya, para muslimat, saya duduk dalam, penceramah duduk kat luar sebab dia uzur. Maka di sinilah kita mengatakan ada kelonggarannya sedikit, insya-Allah. Namun begitu, berpeganglah dengan pandangan yang asal kita, orang perempuan ini tidak boleh masuk dalam masjid. Dalam hadis ini, la uhilul masjid li haidin wala junubin. Baik, para ulama mengatakan wala yahrumul ubur, tanda sini. Dia tak sebut di sini la yahrumul ubur fil masjid, tidak haram lalu. Maknanya kita nak ambil benda, contohnya kita ni ada uzur tapi kita nak masuk ambil barang-barang, kita pergi boleh. Contohnya ada kawan kita kat dalam, dia tengah dengar kuliah, khusyuk, mesej tak jawab, SMS tak jawab, WhatsApp tak jawab, call tak jawab, dia silent ya. Dia disiplin dengan ilmu, dengan majlis ilmu, dia tak kacau kan. Kita kata alhamdulillah, maka pada ketika itu boleh dia masuk. Dia kata wala yukrah in kana lahu gharadun. Tidak dilarang, tidak makruh kalaulah dia ada tujuan, masuk dengan tujuan. Allahu akbar. Ini kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat surah An-Nisa ayat 43, wala la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Mana kalau orang berjunub lalu je boleh, tapi duduk tak boleh. Kata Ibnu Abbas, ay la taqrabu mawadhi'as salah, maka tak boleh kita duduk tempat solat, li'annahu laisa fiha ubur sabil. Maka kalau kita, itulah yang disebut oleh para ulama. Baik, kita ambil lagi perkara yang kedua, haram membaca Al-Quran. Tengok dalam kitab Jawi ni kata haram membaca Al-Quran. Orang hadas besar haram membaca Al-Quran. Sekali lagi kita bertemu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, la yaqra'ul junub wal haid syai'an minal Quran. La yaqra'ul junub wal haid syai'an minal Quran. Baik. Jangan membaca bagi orang yang mengalami haid dan orang yang berjunub sesuatu dari Al-Quran. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan lain-lain. Dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan lain-lain. Tengok nota syarah kita, tengok nota 34. Sebenarnya syarah ni saya bantu para jemaah sekalian untuk memudahkan. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain. Maka timbullah di sini pandangan ulama. Timbul pandangan alim ulama kita mazhab tentang baca Quran bagi orang dalam keadaan haid. Baca Quran dalam keadaan haid. Tengok kata siapa dia ni? Al-Imamun Nawawi. Saya nukilkan pandangan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Tuan-tuan para pelajar sekalian, di antara kitab yang menarik, nama dia Al-Majmu', syarah kepada Muhazzab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi ini dia bawa pandangan mazhab, kemudian dia akan bawa mazahibul ulama, pandangan-pandangan ulama. Kemudian dia sendiri dia akan pilih mana kepandangan yang dia nampak dengan ilmu dia yang kuat, yang lebih mantap dia punya dalil. Pandangan ulama mazhab kami, biasa Nawawi dia guna perkataan ashabuna. Qala ashabuna. Mana ulama mazhab kita, ulama Syafi'i, tentang hukum orang haid dan junub baca Quran. Dia kata mengikut mazhab kami adalah haram untuk membaca Quran
sama ada banyak atau sedikit, wa in qalla, banyak ataupun sedikit, hatta ba'da ayat, Masya Allah, sehingga walaupun setengah ayat. Kalau dia baca Quran saja mujarrad nak beribadat, maka itu tidak boleh. Dinukilkan juga pandangan ini daripada ulama salaf. Siapa dia? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan Jabir. Itu di kalangan sahabat. Dan dari kalangan tabi'in pula Al-Hasanul Basri. Tuan-tuan perasanlah kalau saya tulis dalam buku ni Al-Hasan, ada ada alif lam al, maka kita boleh confirmkan insya-Allah Al-Hasanu Al-Basri rahimahullah taala. Al-Imam Az-Zuhri dan An-Nakhai serta Qatadah, dan juga pandangan Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Itu pandangan kita nampak majoriti lah gitu, tak boleh baca Al-Quran. Pandangan yang minoriti, pandangan kecil dia panggil minoriti ni. Kata Al-Imam Daud Al-Zahiri, orang panggil mazhab ahli zahir. Siapa dia mazhab ahli zahir ni? Dia ni hebat, termasuk di kalangan ulama yang hebat. Dia panggil Daud Zahiri, sebab tu para ulama kita ambil kira pandangan dia, walaupun mereka tidak menerima pandangan dia, tapi dia ambil kira. Kalau kita dengar ada ustaz-ustaz duk berbincang tak boleh guna kias, kita kena pakai nas mata-mata kan. Bila ada nas, tak boleh lagi kita nak bincang. Contohnya dalam isu zaman kita ini, zaman pandemik, zaman Covid ni, para ulama, majoriti ulama seluruh dunia, termasuklah ahli-ahli majlis fatwa di Malaysia, menerima pakai keadaan darurat ini, dibenarkan soft sedikit jarak. Dengan macam-macam lah dia punya kias, dia punya ni. Maka kalau ada orang kata kita tak boleh pakai kias sebab bertemu dengan nas, kita kata itu belum lagi perbincangan tidak tamat. Memanglah kita tidak menolak nas, tapi kita terpaksa menggunakan ini untuk tempoh yang sekejap, tempoh dalam keadaan terdesak. Mana orang yang langsung tak mau guna kias, tak mau apa ni, ini dia panggil kumpulan Daud Zahiri. Itu mazhab Zahiri nama dia. Baik, Daud Zahiri dia kata apa? Harus bagi orang yang berjunub dan haid membaca Quran. Wah, bayangkan. Ini pandangan yang kedua. Tuan-tuan tandalah, pandangan dia panggil pandangan minoriti, kecil. Ini juga kalau kita nak kata kecil sangat pun susah juga. Sebab apa? Sebab dia ada juga sandaran dia kepada pandangan ulama salaf seperti Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang besar. Ibnu Abbas ni bukan main-main, bukan calang-calang orang. Nabi kita doakan dia, dan dia dikenali dengan nama Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Ibnu Abbas dia mengatakan boleh. Dan ulama tabi'in nama dia Sa'id Ibnul Musayyib. Ada kata Musayyab, ada kata Musayyib, kan? Khilaf lah cara nak baca tu. Yang pentingnya Syekh Sa'id ni ulama besar di Madinah. Ini adalah merupakan pandangan masyhur dari Imam Malik, dan juga satu qaul di mana satu pandangan daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di manakah punca khilaf ulama dalam masalah ini? Saya detailkan di sini bukan apa, sebab kita akan menghadapi banyak masalah sekarang ini. Kita akan menghadapi banyak masalah, khususnya di zaman kita pada hari ini. Zaman kita hari ini, kita kata banyak masalah. Sebab apa banyak masalah? Sebab ada terikat dengan jadual-jadual yang tersendiri. Baik, punca khilaf. Ini menarik ni, kata-kata Imam Nawawi masih lagi dalam kata-kata Nawawi. Dia kata sababul khilaf, punca ulama khilaf di sini sebab apa? Sebab kerana status hadis. Larangan tadi. Ni hadis yang kita baca ni. Hadis la yaqra'ul junub wal haidu syai'an minal Quran. Hadis ini larang, maka para ulama khilaf dalam masalah status hadis ini. Larangan yang dipertikaikan, yang hadis larangan ini dipertikaikan oleh ulama hadis. Saya dah sebut tadi kan, berapa orang yang kata boleh, berapa orang kata tak boleh. Tengok dalam ulama hadis, ada yang mengatakan tidak sahih,
Ada yang mengatakan sahih. Kita pun, maka timbullah perbincangan para ulama dalam masalah ini. Ada kata memang dia dhaif, tapi dia campur-campur, dia naik jadi hasan li ghairihi. Kita kata alhamdulillah. Cuma ada sebahagian daripada ulama semasa, para jemaah tengok dalam kitab yang saya baca ni, nama dia Al-Mu'tamad. Kitab Al-Mu'tamad ni ditulis oleh ulama sekarang. Dan kitab ini besar. Ini kitab 5 jilid besar ni, 5 juzuk. Alhamdulillah, untuk maklumat para pelajar sekalian, siapa yang nak menambahkan ilmu, kitab ini sudah diterjemahkan oleh beberapa penterjemah. Nama dia Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Menarik sebab penulis dia baru semasa, maka dia akan masukkan isu-isu semasa. Di antaranya, tuan-tuan tengok sini. Wa afta al-mu'asirun bijawazi qira'atiha li darurati ta'allum wa ta'lim fil madarisi wal jami'at. Tengok dalam nota ni saya dah masuk. Ramai di kalangan ulama semasa telah berpendapat bahawa harus bagi wanita yang tersebut, yang haid, khususnya haid, sebab kalau yang junub dia boleh pergi mandi. Kan? Orang junub ni, kata di para ulama, sedikit perbezaan di antara orang yang berjunub biasa dengan orang haid. Sebab apa? Haid bukan di tangan dia. Haid duduk di tempoh. Ada orang yang seminggu, ada orang 10 hari. InsyaAllah dalam bahis nanti kita akan detailkan sedikit. Paling banyak, maksima dalam mazhab Syafi'i 15 hari, kan? Maka 15 hari tak baca Quran dia. Maka di sini timbul para ulama mengatakan, ulama semasa mengatakan, dia berpegang dengan pandangan yang kedua tadi, pandangan Daud Zahiri ataupun ataupun pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sa'id bin Musayyib, dan pandangan masyhur daripada Imam Malik, dan juga satu qaul daripada Syafi'i, satu qaul daripada mazhab Imam Syafi'i. Mereka mengatakan harus, maknanya harus tu boleh bagi wanita, bagi kalangan wanita tersebut untuk baca Quran kerana darurat. Dia kata daruratit ta'lim, terdesak, seperti untuk belajar dan mengajar. Contohnya di sekolah, di universiti, dan di mana-mana tempat pengajian. Hari ini kita ada dua dimensi. Sama ada dia ni guru, ustazah, muallimah, ataupun dia ni murid, dia panggil talibah. Murid ataupun kita panggil talibah, pelajar. Bila dia pelajar, maka dia akan terjebak dengan dia akan kena hari peperiksaan waktu dia haid. Adakah pihak sekolah bersedia untuk mengadakan waktu lain untuk peperiksaan? Kalau kita kata sekolah ni sekolah tahfiz, dia pun duduk di asrama, ustazah dia kata tak ada masalah, mana-mana yang uzur hari ni ditangguhkan sehingga dia selesai. Kita kata alhamdulillah, tunda dulu. Tapi kalau tak boleh, maka di sinilah timbulnya pandangan ulama semasa yang mengatakan harus. Jadi kita kata alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena hidup di alam realiti. Kita kena hidup di alam realiti. Maaf, bismillah. Kita kena hidup di alam realiti bahawa suasana begini. Baik. Kalau dia ustazah, muallimah, lagi dahsyat. 2 minggu dia tak boleh mengajar, 2 minggu dia kena cuti. Maka ini juga lama. Maka kita kata alhamdulillah, di sinilah yang kita kena ambil kira pandangan ini. Itu pun ada pandangan ulama yang terdahulu, kita kata alhamdulillah. Baik. Itu fatwa ulama semasa yang mengatakan dibenarkan. Kalau nak keluar daripada khilaf tu masalah apa? Dia kata boleh je orang-orang haid ni, orang nifah ni, yajuzulah, dia boleh baca Quran dengan hati dia tanpa bacaan. Contohnya
dia ni hafal Quran, dia tengok Quran, dia tak keluar tak keluar suara. Dia murajaah dengan mulut dia, dengan hati dia. Boleh. Yang tak bolehnya talafuz dengan suara. Itu yang tidak dibenarkan. Kita kata alhamdulillah. Cuma dalam kitab kita ni, tuan-tuan kena ingat, kitab ini ringkas. Kitab ini ringkas. Bila dia ringkas, dia tak banyak perbincangan. Bila dia tak banyak perbincangan, kitalah yang kena bincang. Banyak juga timbul juga soalan-soalan daripada sebahagian daripada masyarakat kita ni. Dia kata kalaulah tak boleh baca, kan, orang haid ni tak boleh baca, tetapi ada, bolehkah tak boleh dia baca ayat-ayat Al-Quran yang menjadi wirid ataupun zikir harian dia. Zikir harian dia. Apa dia zikir harian ni? Tengok dalam kitab kita kata, contohnya orang ni kalau dia pagi petang dia baca buku zikir, kan? Zikir pagi petang tu. Zikir pagi petang. Bolehkah dia baca ayat kursi, contohnya 3 kul, atas dasar ini zikir tahsin, zikir orang panggil pengawal diri. Kita tak mau kawal diri kita ni dengan apa? Kita tak mau kawal diri kita ni dengan azimat, dengan jampi serampah, dengan mambang-mambang. Kita tak mau. Yang kita naknya, kita zikir dengan zikir yang maksur. Nabi kata siapa dia baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, amanah Rasul, kafatahu, Allah Ta'ala akan jaga dia daripada diganggu oleh jin, oleh syaitan, oleh apa-apa. Maka kita setiap hari kita beristiqamah dengan zikir pagi petang ini, maka di situ insya-Allah, kata di para ulama, tidak menjadi halangan. Cuma kita niat itu zikir, maknanya kita akan baca setiap hari. Tapi jangan pula waktu kita tak ada hadas besar, kita tak baca, tiba-tiba waktu nak baca pula zikir lah. Mana biarlah jadi rutin harian kita sepanjang hidup ini. Waktu kita biasa ni kita baca, waktu uzur pun insya-Allah kita boleh baca. Dan dalam kitab kita ni dia sebut sekali lagi, yajuzu lahu an-nazar fil mushaf, boleh dia tengok Quran, tengok Quran pun boleh dalam kitab ni. Dia kata dia boleh ulang kaji dengan hati dia, dan dia boleh tengok kepada mushaf. Wa yajuzu lahu qira'ah azkarul Quran biqasdi zikri. Tanda dalam kitab kita ada. Harus dia baca Quran, zikir-zikir daripada Quran dengan niat zikir. Jangan niat baca Quran. Jangan baca Quran la biqasdil Quran. Kenapa baca ayat kursi tu? Ini ayat dipanggil tahsin, ayat nak jaga kita. Nak jaga daripada gangguan syaitan, daripada jin, daripada ni. Ya wa yajuzu lahu, demikian juga harus dia baca Al-Quran yang dijadikan doa. Apa dia Al-Quran jadikan doa? Contoh kita sekarang ni banyak kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Itu ambil daripada Quran, ambil daripada surah Al-Baqarah ayat 201, kan? Itu daripada Al-Quran. Bila ambil daripada Quran, kita jangan niat aku nak baca Quran ni. Tak. Kita niat itu doa. Nabi Ibrahim doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Kita baca juga, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Niat doa, boleh. Kita naik kenderaan, naik kereta. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu daripada ayat Quran, surah Az-Zukhruf ayat 13. Yajuz, boleh kita baca biqasdi zikri la biqasdil qiraah. Jelaslah kita punya perbincangan dengan niat zikir, bukan dengan niat nak baca Quran. Maka itu harus kita kata alhamdulillah. Ini di antara keluasan syarak kita tu luas. Kita kata boleh kita baca. Banyak lagi lah. Itu dalam kitab saya baca ni, kita fiqh manhaji. Dalam kitab Al-Mu'tamad panjang lagi, saya tambahlah. Sebab
kita tahu pelajar-pelajar kita ni selain daripada dia nak talaqi kitab, dia juga nak tahu hukum yang dia nak tahu. Wa yajuzu lil junubi at-tasbih wat tahlil wat tarbih wat tahmid was salati ala rasul. Harus bagi orang berjunub ni dan orang yang janabah tadi, boleh dia baca tasbih, tahlil, takbir, semua boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Dan juga as-salati ala nabi, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun boleh. Ma'at ta'kid, tapi paling kuat sekali zikir iaitu baca Quran, tetapi kecuali di tempat yang dilarang, maka kita kena berhenti. Sebab itulah kata di para ulama, yusannu lil junub, sunat bagi orang berjunub tu al-isra' ila al-ightisal. Selesai dia berjunub, pergi mandi cepat. Kalau tak boleh mandi macam mana? Tak boleh mandi, dia kena ambil wudu. Itu orang berjunub. Orang haid lah, kalau ambil junub pun tak jadi, sebab haid dia entah bila akan berakhir. Ini ada juga soalan daripada para jemaah, masalah bacaan surah Al-Kahfi hari Jumaat. Bacaan malam-malam kita baca surah Al-Mulk. Ini dia tidak masuk dalam bab tahsin. Jadi hak kita kata tahsin ni bab kawal diri. Seperti zikir pagi petang tadi, itu insya-Allah sebagaimana kata di para ulama dijadikan zikir. Tapi orang kata buat apa tu? Zikir baca Al-Kahfi, tak bagi zikir, bagi baca Quran. Itu berbeza. Kita beza di antara ayat-ayat yang telah dijadikan zikir dengan ayat yang masih dikekal sebagaimana ayat baca Al-Quran. Kemudian kita baca pula satu surah yang panjang, maka itu dia panggil baca Quran, maka kita berhentilah di atas dasar khilafnya para ulama di sini. Kita kata alhamdulillah. Saya kira banyak soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh para pelajar kita telah pun terjawab, insya-Allah. Selesailah kita perkara yang diharamkan semasa hadas besar. Dalam kitab kita ni, Tuan Syekh kita letak dua saja, iaitu tak boleh berhenti dalam masjid, tak boleh haram baca Quran, dan dia kata yang tadi, yang tiga perkara awal tadi, bagi orang yang hadas kecil tadi, solat, tawaf, itu termasuklah dalam larangan ini. Kita kata, dan dia juga menyentuh mushaf, sentuh mushaf. Bagi orang hadas kecil tak apa baca Quran, dia tak boleh sentuh Quran. Itu perbezaan yang jelas untuk para jemaah sekalian. Baiklah, ada lagi dalam kitab Fiqh Manhaji ini menyebut tentang perkara ini. Tadi saya dah sebut masalah kita tak boleh sentuh, tapi kita boleh pegang tafsir Al-Quran. Kita kata alhamdulillah, selesai masalah. Adapun masalah tawaf, ana tak panjangkan di sini. Tawaf orang yang haid, insya-Allah kita tawaflah nanti bila sampai masalah di Mekah. Biasanya ialah zaman kita hari ni, zaman orang pergi, dia panggil zaman ekspres. Zaman ekspres sekarang ni kan. Zaman dulu tak apa. Kalau haid, tunggu lagi. Dia bukan ada hotel apa, visa dia pun terbuka kan. Duduk pacak kemah itu. Tambah kita ni terhad dengan hotelnya mahal, penerbangan, masa cuti itulah tamat. Jadi kalau nak tunggu lagi, macam mana? Maka bagi orang haid ataupun nifas, bagi orang junub tak ada masalah, dia pergi mandi, pergi tawaf lah, selesailah masalah kan. Junub yang janabah tadi, tapi haid ni masalah. Junub hadas besar yang haid, yang nifas, bukan di tangan dia yang boleh. Maka di situ ada ulama perbincang. Tuan-tuan bila baca di sini jangan bimbang, kita ada solusi, ada perbincangan. Tapi saya tak hurai panjang di sini kerana khilaf ulama itu besar. Sebab itu kalau kita nak pergi umrah biasanya ataupun haji, biasanya para pengkursus, pembimbing kita akan beri taujihat, akan beri bimbingan bagi wanita-wanita muslimat kita yang masih ada haid,
diajarkan supaya niat bersyarat. Niat apa tu? Niat bersyarat. Apa dia niat bersyarat? Nah, ini penting ni. Niat bersyarat ni bagi saya penting, khususnya bagi wanita yang masih muda. Maknanya masih muda tu kita panggil yang ada haid lah. Yang masih ada haid lagi ni. Ya, nifas tu bila dia salin kan. Tapi kalau kata ada haid tu maknanya muda lagi lah. Bagi wanita yang masih ada haid, maka dia kena berhati-hati. Dia panggil niat bersyarat. Bila pergi umrah, kita niat. Selepas kata nawaitul labbaika umratan, nawaitul umrata, kita pun niat. Kita kata in habasani habisun famahilli haisu habastani. In habasani habisun famahilli haisu habastani. Ya Allah, sekiranya aku tertahan, tak boleh menyempurnakan tawaf aku ni, tak boleh menyempurnakan umrah aku ini, maka aku berhak untuk buka ihram. Buka ihram. Maka selesailah kita dalam masalah ini. Tapi risiko dia. Apa risiko dia para pelajar sekalian, para jemaah sekalian? Risiko dianya, bila kita niat bersyarat, kita boleh buka ihram, tapi terbatalah kita punya kita punya niat umrah tadi. Kalau orang tanya, mau gimana? Mekah. Jangan cakap pergi umrah sebab kita tak dapat umrah. Itu risiko. Kalau tak niat bersyarat, apa risiko? Risiko berat lagi. Tak boleh balik. Boleh balik. Balik 2 minggu lagi selesai daripada haid, ambil kapal terbang semula ke Mekah. Pergi tawaf. Boleh. Tapi siapa lihat, bukan Kuala Lumpur nak pergi mari, Kuala Lumpur Jeddah. Nak berapa tambang, berapa macam-macam, berapa lagi kita punya keadaan yang begitu besar. Maka disitulah para ulama akan bincang tentang ada ke tidak solusi lain. Jawabnya ada khilaf dalam masalah tawaf bagi wanita haid. Jadi para jemaah sekalian, ana setakat itu ya dulu, sebab kita pun tak nak panjangkan di sini. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah kita perkara-perkara yang diharamkan semasa hadas besar yang terdapat dalam kitab kita ini, insya-Allah. Baik, bila orang berhadas besar, para jemaah sekalian, maka di sana akan timbul lagi bagaimana nak menghilangkan hadas besar. Bagaimana nak menghilangkan hadas besar? Maka Tuan Syekh kita rahimahullahu taala, dia datangkan kepada kita bab segala fardu mandi. Segala fardu mandi. Nak mandi ni, nak hilangkan hadas besar ni, dia pun mari dengan bab mana? Dalam bab mandi. Kita kata Masya Allah, tabarakallah, inilah yang dikatakan susunan yang teratur. Bab itu biar teratur. Apa dia susunan yang teratur? Kamu sudah hadas besar nak mandi, maka dalam kitab kita ni, alhamdulillah, Tuan Syekh kita kata fardu mandi itu 2 perkara. Simple je. Fardu mandi ada berapa? 2 perkara. Yang pertama, niat. Fardu mandi yang pertama, niat. Kenapa kita kena niat? Ni ada orang duduk pertikai. Kita ni banyaklah macam-macam. Semua benda kena niat. Kita baca dalam Quran, ayat wudu, tak ada pun sebut niat. Kan? Iza qumtum ila salati faghsilu. Apabila kamu nak bangun solat, pergi basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Mana niat? Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian, maka di sini para ulama telah mengatakan bahawa hadis yang pertama yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahih dia, hadis yang panjang terkenal dengan nama hadis Sayyidina Umar, kerana hadis ini diriwayat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala amalan kita itu hendaklah dengan niat. Segala amalan kita dengan niat. Maka 2 je dia punya rukun. Yang pertama niat.
Hadis niat ni, alhamdulillah, di antara hadis yang besar, ramai para ulama telah ambil hadis ni, innamal amal, dia tulis satu kitab tentang niat. Ana hurai sedikit, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita di bawah tajuk hadis 40, hadis Arba'in Nawawi. Tengok ni, apa tuan Syekh kita ajar. Innamal a'malu binniyat. Panjang hadis ni, tuan-tuan bacalah dalam kitab ni. Saya nak habiskan bab kita ni. Sesungguhnya setiap amalan itu sah bersama dengan niat. Sah segala pekerjaan ibadat itu dengan niatnya, iaitu berniat pada permulaan membasuh badannya semasa mandi, seperti sahaja aku mengerjakan mandi wajib. Tuan Syekh kita buat mudah-mudah ya, kan? Dia kata niat sahaja aku mengerjakan mandi wajib. Itu yang kita sahaja aku nawaitul ghusli. Kita niat dalam hati kita, aku mandi. Mandi ni mandi wajib. Mandi hadas besar. Sebab apa kita kena niat? Tanda sikit pelajar. Dalam ruang catatan tu ada tulis niat yang membezakan di antara adat dengan ibadat. Niat yang membezakan di antara adat dan ibadat. Kita orang Malaysia, orang Melayu ni mandi berapa kali sehari? Sendiri-sendiri jawablah. Dah. Paling kurang kita mandi 3 kali sehari. Mandi pagi, kan? Tengah hari mungkin kita mandi lagi bagi orang yang bekerja. Petang, maghrib, mandi lagi. 3 kali mandi. Itu dia panggil mandi apa? Mandi biasa. Kita pun tak niat apa-apa. Tapi ada ketikanya bila berlaku hadas, berlakunya junub, maka itu dia panggil mandi hadas. Mandi hadas ni kita kena niat. Jelas? Sebab niat membezakan di antara adat dengan ibadat. Niat membezakan di antara adat dengan ibadat. Kena jelaslah situ. Niat membezakan di antara adat dengan ibadat. Mandi yang kita 3 kali sehari tadi, adat. Mana ada orang Melayu tak mandi tak? Kalau ada orang Melayu tak mandi tu, lain cerita lah tu. Kalau orang Arab sebahagiannya, boleh dia tak mandi. Saya tanya kawan-kawan kita orang Badui, kata mandi berapa kali sekali? Dia kata kadang-kadang seminggu sekali, kalau musim sejuk lah. Sebab ada hadis Nabi suruh mandi kan nak pergi solat Jumaat tu. Musim sejuk dia kata kita mandi seminggu sekali boleh, kecuali berjunub. Adat membezakan di antara niat membezakan di antara adat dengan ibadat. Jadi oleh kerana mandi ni mandi wajib, nak mengangkat adat besar, maka kita mesti kena niat. Innamal a'malu binniyat. Susah masalah. Jadi kita kena niat lah. Niat simple je, tak ada masalah. Cuma tuan Syekh kita ni sebut ke tidak dalam masalah sunat-sunat mandi dia tak sebut. Kalau tuan-tuan nak panjang, baik. Sebelum pergi sunat mandi, kita pergi kepada yang kedua. Dia panggil syarat yang kedua, fardu mandi yang kedua, meratakan air. Meratakan air akan segala bulunya dan segala kulitnya dengan basuhan. Dalam bahasa Malaysia kita kata, meratakan air pada setiap bulu dan kulitnya dengan cara menggosokkannya. Kita nak rata air itu kita kena gosok. Nak rata air itu kita kena gosok. Sabda Nabi dalam hadis ini yang diriwayat oleh Ali bin Abi Talib, dia kata apa? Man taraka mawdi'a sya'ratin min jasadihi min janabatin lam yaghsilha fu'ila bihi kaza wa kaza minan nar. Sesiapa yang meninggalkan suatu tempat dari rambutnya, bulu-bulu dia, kerana berjunub, dia tak basuh habis dan tidak membasuhnya dengan sempurna, maka diperbuatkan dengannya bahagian-bahagian daripada api neraka. Wal-iyazubillah. Wal-iyazubillah. Maka kita kata hadis ini dikeluar oleh Ibnu Majah. Dalam cuma setengah ulama kata hadis ini dhaif. Tapi walau macam mana pun, keperluan ataupun kewajipan menyampaikan air kepada semua anggota itu jelas. Jelas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta supaya sampaikan air. Kalau tidak, tak sampai.
Tengok dalam kitab Mu'tamad kata, hadis ni dikeluar dalam ada satu lagi hadis, tahta kulli sya'ratin janabah. Setiap bulu tu ada junub, faghsilu sya'ra wa ankul basharah. Maka hendaklah kamu basuhkan semua bulu-bulu kamu dan bersihkan kulit kita. Hadis ni juga adalah Abu Daud wa Ibn Majah. Hadis ni dha'afahu Syafi'i wa Yahya bin Ma'in wal Bukhari wa lain-lain. Jadi ulama-ulama besar kata hadis ni dhaif. Walau macam mana pun menyampaikan air kepada kulit itu adalah satu kewajipan. Tak boleh kita main-main je. Maka kita kena sempurnakan basuhan, di mana setiap kulit dan rambut itu kena basuh. Baiklah para jemaah sekalian, itu fardunya. Bagaimana dengan sunat-sunat mandi? Kita kata tak puas hati. Nah, kalau kita baca setengah je. Di antara sunat mandi, tandalah dalam kitab kita ini Tuan Syekh Abdul Qadir rahimahullah taala dia tak bincang panjang. Sebab apa? Yang pertama saya baca je dah. Baca. Tuan-tuan nak panjang pergi tengok dalam kitab kita Al-Mu'tamad. Sunat yang pertama baca bismillah. Bila kita nak mandi baca bismillah. Habis nak baca kat mana? Dalam tandas. Saya mandi dalam tandas ni. Kalau kita mandi dalam bilik mandi yang tak ada tandas, boleh. Tapi oleh kerana kita mandi dalam tandas, maka mana maksud saya tandas tu, ni tempat mandi, ni sebelah dia tandas. Tak ada dinding. Itu dipanggil mandi dengan dalam tandas. Jadi kita boleh dua cara, sama ada waktu kita nak masuk tu kita baca bismillah, ataupun bila kita nak mula mandi kita baca bismillah dalam hati kita, alhamdulillah. Yang kedua, kita basuh tangan dulu. Basuh tangan, bersih dulu tangan, barulah kita gunakan air tu untuk nak cebok air. Zaman kita hari ni lah, walaupun kita sekarang ni tak guna air cebok, kita guna pahit hujan kan, tapi sunnah ni kekal kan lah. Yang ketiga, bagi orang yang nak mandi junub ini, adalah dia berwuduk terlebih dahulu. Wuduk yang sempurna seperti nak solat. Dia kata buat wuduk apa? Wuduklah dulu kan. Kemudian kita ambil air letak atas kepala kita 3 kali. Mana gosok kepala dulu. Nabi kita letak air salah saya 3 kali dia cebok letak atas kepala, barulah dia siram semua. Kemudian basuh seluruh anggota. Eloknya kita mula dengan mana? Dengan sebelah kanan dulu. Manakala kita pakai air ni, kita pakai timba, kalau kata cetung, pakai bekas ni, kita siram di sebelah kanan. Baik, saya pakai pahit getah ataupun pakai dus, pahit hujan, kita hollow lah. Dengan isyarat, kita mula hollow kat ni, orang kiri, maknanya kita dengan pergerakan kita, boleh lagi mengekalkan sunnah tayamun atau menggelakan dengan kanan. Kita kata alhamdulillah. Yang keenam, adal gosok anggota. Yang ketujuh ni, perhatikan di sendi-sendi ni supaya sampai air dan tidak ada yang tertinggal. Yang ke-8, kita basuh mandi kita tu 3 kali, mana sudah sekali, kali yang kedua, yang ketiga. Yang ke-9, minimalkan penggunaan air, jangan membazir. Itu di antara sunat-sunat mandi. Tuan-tuan boleh tengok dalam syarah saya kepada kita Al-Mu'tamad. InsyaAllah kita dah hurai panjang dalam masalah ini. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Al-Mu'tamad siri yang ke-23. Siri 23 saya dah bincang di sana. Kita kata alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita tentang junub, haid dan mandi. Sekarang ni kita akan berpindah ke perkara-perkara yang najis pula. Jadi sebelum kita pergi ke najis, kita break seketika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.